Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya setuju kali ini dengan Nazri Aziz. Memang betul dalam UMNO ada sesuatu something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Terutamanya apabila maksud saya something wrong somewhere ini bukan apa-apa pun. Something wrong somewhere ini ialah maksud saya mereka ada tak kena, tak ngam. Pemimpin ini dengan pemimpin itu tak ngam. Kelompok ni dengan kelompok tu tak ngam. Nazri Aziz mencabar pemimpin UMNO untuk galak. Pemimpin UMNO yang galak menggesa, galak yang bising. Galak gesa PRU 15 segera jumpa Agung. Kalau berani jumpalah Agung. Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Nazri Aziz mencabar pemimpin UMNO yang mendesak supaya pilihan raya umum PRU 15 diadakan lebih awal. Supaya menghadap dan meminta teruslah kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau berani. Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN itu berkata, pemimpin UMNO yang beliau tidak namakan itu sepatutnya berbuat demikian daripada terus memberi tekanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya penentuan tarikh PRU 15 adalah di tangan Agung. Katanya lagi, pendapat saya mudah saja. Jika Anda benar-benar mau pilihan raya sekarang, pergi dan minta saja daripada Agung sendiri. Ada berani. Katanya lagi, dan maklumkan kepada Perdana Menteri tentang hasilnya nanti. Jika Anda cukup berani, kata Nazri memetik laporan sebuah akhbar pada hari ini. Mungkin Nazri Aziz sebenarnya dia perli semua mereka yang teramat sangat PRU 15 ini disegerakan. Mungkin dia perli, kamu sebenarnya bukan hanya memaksa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tapi kamu sebenarnya sedang cuba untuk Agung. Dengar-dengar, lihat-lihat. Mungkin itulah perli daripada Nazri Aziz. Okey. Walaupun begitu, saya ingat ada satu MKT kata dalam beberapa video yang lalu yang sudah saya terbitkan. Dia kata apa yang berlaku di dalam UMNO itu strategi. Antara strategi ini adalah kita buat-buat gaduh katanya. Jadi adakah ini pula Nazri Aziz buat lakonan gaduh-gaduh kucing? Adakah ini yang dimaksudkan oleh ahli MKT itu bahwa ini adalah strategi pura-pura bergaduh tapi sebenarnya tak gaduh? Sambil berkata mereka yang cuba memaksa PRU 15 mengejut sekarang berbuat demikian kerana kepentingan pribadi, Nazri turut menyifatkan perbincangan terbuka mengenai tarikh PRU akan datang sebagai tindakan yang tidak menghormati kuasa agung. Betul lah. Sebelum ini, Ismail Sabri dalam temu bual dengan akhbar Jepun, Nikkei Asia, minggu lepas berkata bahawa sekarang adalah masa yang sukar untuk mengadakan pilihan raya. Memetik inflasi negara yang semakin meningkat dan krisis kos sara hidup. Bagaimanapun selepas pemimpin UMNO secara terbuka memberi tekanan kepadanya ketika konvensyen ulang tahun ke-48 Barisan Nasional yang lalu, Perdana Menteri berjanji akan mengadakan PRU sebaik saja gabungan itu bersedia menghadapinya. Nazri sebelum ini menuduh pimpinan UMNO memburukkan Ismail Sabri sebagai mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggungjawab, dan mengulanginya dalam kenyataan terbarunya apabila menyatakan bahawa kos mengadakan pilihan raya akan menjejaskan keupayaan kerajaan dalam menangani krisis ekonomi. Katanya, dengan kos PRU 15 dijangka ringgit Malaysia 1 bilion, jika ia diadakan sekarang, di mana kita boleh mencari wang sebanyak itu? Soal beliau lagi. Secara berasingan, Ketua Penerangan UMNO, Syahril Sufian Hamdan, memberitahu akhbar berkenaan pihaknya sudah bersedia sepenuhnya
menghadapi PRU15 selepas menamatkan mesyuarat dalaman di Janda Baik Pahang hujung minggu lalu. Jentera pilihan raya UMNO sudah bersedia selepas kita melaksanakan berbagai kursus merantasi biro yang berbeza untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, kata Syaril. PRU tidak perlu diadakan sehingga Jun 2023. Apabila Parlimen ke-14 akan dibubarkan secara otomatik selepas tamat tempoh 5 penggal ke-14. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Kerana baru-baru ini ada usaha daripada pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak yang diketuai oleh peguam belanya yang tak berapa hebat sampai terpaksa dia mengupah peguam daripada peguam diraja United Kingdom. Dan yang paling sedih, dia juga mengaku bahawa peguam-peguam bela, terutamanya yang dipilih itulah peguam bela Laidlaw daripada peguam diraja UK, dia kata tidak ada peguam di Malaysia yang dapat menandingi. Jadi termasuk dia lah tu. Sebab itulah aku kata dia tak berapa hebat. Dah berjuta-juta Najib bayar dia kot. Mungkinlah, saya pun tidak tahu berapa bayaran untuk khidmat guaman. Tapi mungkin banyak sudah banyak lah. Mungkin saja. Okey, jumlahnya saya tidak tahu. Tapi akhirnya dia give up dan terpaksa minta tolong dengan peguam diraja UK. Okey. Dan kemudian baru-baru ini mereka mahu supaya Hakim Nazlan digugurkan daripada itu kes kerana ada konflik kepentingan. Dan mereka mahu supaya semua perbicaraan itu dibatalkan atau diulang semula. Okey, ada komen daripada netizen yang saya rasa betul. Pertama, komen daripada netizen itu kata begini: kenapa dari dulu kamu tahu Hakim Nazlan ada sesuatu dengan Maybank, tapi tidak dikeluarkan sehingga di saat akhir baru dikasih keluar, sehingga last baru dikasih keluar. Kemudian komen netizen itu juga dia kata begini: seperti juga kes Zeti, dana keputusan dikeluarkan di Mahkamah Rayuan, barulah kamu keluarkan kes Zeti sebagai bukti baru. Akhirnya ditolak. Okey. Jadi kenapa di akhir-akhir kes ini sudah di Mahkamah Persekutuan sudah terpaksa upah peguam diraja United Kingdom, baru keluarkan perkara Hakim Nazlan? Adakah ini untuk ini persoalan yang perlu dijawab oleh siapa sajalah yang pandai jawab. Adakah ini untuk menangguhkan lagi, memanjangkan lagi masa perbicaraan? Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada pula komen dekat video saya. Dia kata
Ini tentang yang pengampunan itu. Dia kata, kau ni tak faham lah, betul dia kata. Pengampunan itu selepas dipenjarakan. Lepas dipenjarakan, kemudian Agung ampunkan setelah dipenjara 2-3 tahun. Betul lah tu. Jadi betul, jangan ampuni Najib dulu kalau dia bersalah. Pasal itu rasuah itu yang Nazir kata itu. Jangan ampuni dulu, kasih penjara dulu 2-3 tahun, 4, 5, 6, 7 tahun. Baru kasih ampun. Kalau itulah maksud kamu, kan? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi.